Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Firdaus bin Abdullah, nombor kad matriks 284030. Topik yang saya akan bincangkan pada hari ini adalah berkaitan dengan ijma' dan ribah dalam arani. Ijma' adalah mementariskan sebagai dengan katanya persepakatan umat Muhammad SAW ke atas suatu perkara dari perkara-perkara agama. Definisi ini juga diperkatakan oleh kebanyakan imam-imam setelah kewafatan baginda Rasulullah pada sesuatu kejadian di atas suatu perkara dari perkara-perkara di dalam satu-satu zaman. Berdasarkan definisi yang disebut oleh pelbagai imam, terdapat beberapa isi penting yang boleh diambil seperti kesepakatan orang awam di dalam sesuatu isu tidak dianggap sebagai ijma' kerana mereka bukan mujtahid. Demikian juga kesepakatan sebagian para mujtahid tidak dikira sebagai ijma'. Kesepakatan umat sebelum Nabi Muhammad SAW tidak termasuk dalam ijma' kerana ia berlaku sebelum baginda. Ijma' berlaku meliputi perkara-perkara syarak seperti akliyat, huruf dan juga bahasa. Kesepakatan para mujtahid itu berlaku di dalam satu zaman yang sama. Ia juga ditarifkan di dalam beberapa ayat Al-Quran untuk membuatkan kehujahan tentang ijma'. Seperti takrifannya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah dan ulil amri. Menurut Abdul Al-Wahhab Khalaf, kata Al-Amri dalam ayat di atas sinonim dengan kata Al-Sya'an yang berarti urusan atau bidang. Ini sifatnya umum mencukupi bidang keagamaan dan bidang keduniaan. Dalam bidang keduniaan adalah ketua pemerintahan seperti raja, ketua negara ataupun pemimpin. Setelah diteliti, tidak banyak kitab yang ditulis berkenaan hal ini. Hanya terdapat beberapa buah sahaja. Oleh itu, permasalahan yang disebut oleh Ibnu Al-Muzi sebagai ijma' tidak terkesan sekiranya terdapat satu ataupun dua pendapat yang menyelisihnya. Ini kerana yang difahami sebagai ijma' di sisi beliau adalah kesepakatan majoriti ahli ilmu. Apakah itu arani? Arani adalah suatu sistem pajak gadai Islam yang telah mula mendapat perhatian masyarakat Islam di Malaysia semenjak sistem muamalat Islam mula dibenarkan dalam sistem kewangan dan perbankan Islam. Walaupun masyarakat Islam sudah lama menyedari hal tersebut, tetapi belum ada usaha yang sungguh-sungguh ke arah pelaksanaan waktu itu, sehinggalah tertubuhnya institusi tersebut di Terengganu, di negeri Terengganu, kemudian diikuti dengan Kelantan serta perbankan bank rakyat. Sistem pajak gadai Islam ini yang disebut dalam perkataan Al-Quran Al-Fahim yang ditemukan di negeri Terengganu dinamakan dengan Muassasah Gadaian Islam Terengganu. Dan nama ringkasannya ialah NGIT. Dalam semenjak ditubuhkan pada tahun 1982, iaitu sebelum Bank Islam Malaysia ditubuhkan, tidak ada apa-apa tindakan susulan yang dibuat sehingga urang-urang skim perbankan tanpa faedah mula hangat dibincangkan untuk dilaksanakan melalui sistem kewangan Islam di Malaysia. Dalam kesibukan sistem pajak gadai di Terengganu lahir menjadi kenyataan yang sebenar seperti apa yang ada sekarang ini.
Penubuhan muasasah gadaian Islam Terengganu dibiayai sepenuhnya oleh Kerajaan Negeri Terengganu dengan modal berjumlah sebanyak 85 juta oleh Kerajaan Negeri. Tetapi pentadbiran dan pengurusan masa keadaan tersebut tidak dikendalikan oleh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Terengganu sebagai aktiviti yang terletak di bawah majlis tersebut. So, apabila Aranu mula digunakan, kita akan bincangkan hukum Aranu. Amalan gadaian ini telah wujud pada zaman Rasulullah SAW sebagaimana yang tercatat melalui hadis yang bermaksud dari Aisyah radhiyallahu anha yang bermaksud Nabi SAW pernah membeli makanan dari seseorang Yahudi dengan harga yang dihutang. Sebagai tanggungan atas hutangnya itu, Nabi SAW menyerahkan baju besinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Harfan pada asalnya diperlukan sebagai kontrak sokongan kepada kontrak hutang, dan dalam erti kata lain, pemiutang boleh meminta penghutang menyerahkan sesuatu barang gadaian kepada pemiutang sebagai jaminan kepada hutang yang dibuat. Dalam hal ini, kontrak hutang merupakan kontrak utama dan kontrak gadaian menjadi kontrak sampingan. Amalan gadaian seperti sebegini telah ditunjukkan melalui amalan Nabi Muhammad SAW sebagai hadis di atas. Amalan meminjam wang dengan jaminan dalam bentuk harta adalah satu cara peminjaman wang yang dibenarkan oleh syarak, ijma' fuqaha, dan telah bersepakat bahawa hukum melaksanakan amalan pajak gadai adalah harus jika memenuhi syarat sama ada ketiga bermusafir maupun tidak. Pendapat ini juga disokong oleh Al-Qutubi 1990 yang mengatakan keharusan gadaian ketiga dalam musafir adalah berdasarkan nas Al-Quran, manakala ketiga bukan dalam keadaan bermusafir adalah berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Walau bagaimanapun, pandangan fuqaha dianggap sebagai ijma' para muslimin bahawa keharusan al-wan dikira dari berbagai aspek. Oleh yang demikian, sebenarnya tidak wujud perbezaan pandangan yang besar, bahkan perincian membawa kepada satu ittifaq bahawa amalan al-wan adalah harus mengikut pensyariatan Islam. Kesimpulannya, perbezaan antara pajak gadai konvensional dan Aranu adalah pada kontrak perjanjian pinjaman tersebut. Sistem pajak gadai konvensional menggunakan bayaran faedah atas pinjaman yang diberikan dan ia menjadi sumber hasil kepada pemberi pinjaman, dan ini adalah riba. Manakala dalam sistem Aranu pula, pinjaman yang diberikan tidak dikenakan sebarang faedah, tetapi caj perkhidmatan ataupun upah simpan yang diambil kira sebagai ujrah bagi menampung kos pengurusan oleh pihak yang menjalankan sistem Aranu. Upah-upah iaitu ujrah ni yang dikenakan dalam Aranu ini adalah perkara yang berbeza dengan kaedah pajak gadai konvensional yang menggunakan faedah pada pinjaman itu sendiri. Oleh itu, sistem Aranu mempunyai perbezaan yang ketara dengan pajak gadai konvensional dan tidak mempunyai unsur riba. So, daripada hukum-hukum Aranu ini, kita dapat dikenal pasti melalui ayat-ayat Al-Quran di mana ada di mana ayat surah An-Nisa, Imam Nawawi dan Al-Majmu' menerangkan maksudnya pengharaman yang terdapat di dalam Al-Quran untuk kepada apa yang berlaku ketika zaman jahiliyah, iaitu riba nasiah, tambahan atas hutang, dan menuntut untuk tambahan pada harta dengan pertambahan tempoh bayaran hutang, dan berlakunya dalam kalangan mereka orang jahiliyah. Apabila cukup tempoh hutangnya dan tidak dapat menjelaskan, maka pemiutang iaitu orang yang memberi hutang menambah padanya harta tambah bunga atau pada hutang menambah tempoh, kemudian dia melakukan pada tempoh yang lain. Akan tetapi dalam konsep Aranu ini adalah sebuah kontrak yang mana sesuatu barang berharga dijadikan sebagai cekaran kepada hutang yang diberikan, dan sekiranya peminjam sukar untuk menyelesaikan hutang tersebut, maka peminjam boleh menjual barang tersebut bagi mendapatkan semula wang yang dipinjamkan. Perkara ini juga dinyatakan oleh Abi Syurja, Khatib Syarbini dan Imam Qalyubi dalam kitab karangan mereka. Selain itu, ada satu ayat juga
yang membawa maksud menjadikan sesuatu bentuk harta yang mempunyai nilai sebagai sandaran hutang yang boleh dicakar dengannya sekiranya terdapat kesukaran untuk menjelaskan hutang tersebut. Hukum ini tersebut tentang keharusan aranu adalah merujuk kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 283 yang membawa maksud jika kamu berada dalam keadaan musafir lalu kamu berhutang atau memberi hutang yang bertempoh sedang kamu tidak mendapati juru tulis, maka hendaklah diadakan barang gadaian untuk diperdengah oleh orang yang memberi hutang. Surah Al-Baqarah 283. Oleh itu, Imam Syafi'i juga menerangkan ayat ini menjadi petunjuk bahawa mengadakan barang gadaian tersebut sebagai jaminan pada hutang yang boleh diberikan. Sekian perbincangan saya berkaitan dengan ijma' dan riba dalam konsep aranu. Assalamualaikum.